Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid Ustazah, Alhamdulillah hari ini kita bersua lagi. Hari ini Ustazah Zul akan sambung mengajar kamu bagi mata pelajaran Munakahat darjah 6. Dan hari ini kita akan berpindah tajuk kepada pelajaran yang kelima, iaitu berkaitan iddah. Dan hari ini kita akan fokuskan membincangkan bagi satu topik yang pertama hingga yang keempat, iaitu berkaitan pengenalan iddah, pengertian iddah, dalil iddah dan juga tujuan iddah. Baiklah, kamu boleh merujuk kitab Munakahat masing-masing di halaman yang ke-31 hingga 33. Seperti biasa, mulakan dengan bacaan doa belajar terlebih dahulu, dan sekiranya semua sudah bersedia, mari kita mula belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, sebagaimana yang kita telah ketahui bahawa di dalam sistem perundangan Islam, khususnya dalam bab perkahwinan ataupun pernikahan, terdapat begitu banyak hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah yang tujuannya adalah bagi menjaga kemaslahatan dan kebajikan umat Islam itu sendiri. Sebagai contoh adalah berkaitan iddah yang kita akan pelajari hari ini. Iddah ini adalah satu hukum hakam yang berkait rapat dengan pasangan yang melalui fasa penceraian, sama ada penceraian semasa hidup ataupun mereka bercerai ataupun berpisah kerana kematian. Khususnya bagi yang bercerai secara masih hidup, Islam telah memberi ruang dan peluang kepada pasangan suami isteri yang telah bercerai tadi untuk mereka berfikir dan bermuhasabah diri daripada apa yang telah berlaku. Maka inilah dia yang dikatakan hukum iddah. Tujuannya adalah supaya pasangan ini dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukannya. Maka di dalam tempoh yang kita sebut sebagai iddah ini yang diberikan, mereka boleh mengambil tindakan sama ada untuk meneruskan perkahwinan dengan suami, merujuk semula kepada isteri atau terus berpisah secara baik. Jadi untuk seterusnya kita akan kupas tajuk berkaitan iddah ini satu persatu. Baiklah, kita mulakan dengan pengertian iddah terlebih dahulu. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan iddah? Iddah ialah perkataan bahasa Arab yang sekiranya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu artinya ialah bilangan atau kiraan. Pengertian iddah pada bahasa artinya ialah bilangan atau kiraan. Manakala pengertian iddah pada istilah syarak ialah suatu tempoh masa yang dilalui oleh seorang isteri untuk memastikan kekosongan rahimnya daripada mengandung setelah mereka melalui proses perceraian bersama suami, sama ada bercerai secara hidup ataupun bercerai kerana kematian suami. Jadi jelas ya murid-murid bahawa dalam sistem perundangan perkahwinan dalam Islam ini ada satu hukum yang ditetapkan oleh syarak yang dikenali sebagai iddah, dan iddah ini adalah khusus bagi isteri-isteri yang telah diceraikan oleh suaminya ataupun isteri-isteri yang kematian suami, yang mana mereka perlu melalui satu tempoh masa menunggu sebelum mereka dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain. Dan kita lihat apakah sebenarnya tujuan di dalam Islam diadakan hukum berkaitan iddah ini. Kita akan lihat apakah tujuan sebentar lagi. Sebelum itu, mari kita lihat dalil berkaitan iddah terlebih dahulu. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-228 yang artinya, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Jadi ayat daripada surah Al-Baqarah ini adalah menjadi dalil ataupun menjadi bukti bahawa memang terdapat hukum berkaitan iddah dalam sistem perkahwinan Islam yang mana kita wajib patuhi. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula apakah tujuan diadakan hukum iddah di dalam sistem perkahwinan Islam, ataupun apakah sebenarnya tujuan isteri-isteri yang diceraikan tadi, sama ada cerai hidup ataupun isteri-isteri yang kematian suami tadi perlu menunggu tempoh masa tertentu barulah boleh mereka dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain. Jadi tujuannya yang pertama adalah bagi memastikan rahim perempuan yang diceraikan itu ataupun yang kematian suami itu tadi benar-benar bersih daripada benih bekas suaminya yang lalu, agar tidak bercampur nasab keturunan antara seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain. Jadi jelas ya murid-murid, apakah tujuan iddah ini dalam sistem perkahwinan Islam? Ia adalah bagi tujuan untuk menjamin kesahan nasab keturunan anak yang dilahirkan. Bayangkan sekiranya seorang wanita yang baru diceraikan suaminya dan tanpa menunggu waktu iddah dan terus berkahwin dengan lelaki lain, dan tanpa disedari di dalam rahimnya ada benih daripada bekas suaminya yang terdahulu dan bercampur pula dengan benih suaminya yang baru,
Jadi bila anak itu lahir nanti, bagaimana kita nak menentukan nasab keturunannya? Adakah daripada suaminya yang lama ataupun daripada suaminya yang baru? Maka dengan sebab itu, seorang wanita yang baru diceraikan oleh suaminya perlu menunggu tempoh masa bagi memastikan rahimnya betul-betul suci daripada benih bekas suaminya. Tujuan iddah yang kedua ialah bagi memberi kesempatan kepada suami isteri yang terlibat dalam perceraian tadi bermuhasabah diri, dan mungkin mereka ada peluang untuk rujuk kembali setelah masing-masing bermuhasabah dan juga menyedari kesilapan masing-masing. Maka dalam tempoh iddah itu memberi ruang kepada mereka untuk berfikir secara waras, dan ada kemungkinan mereka akan kembali rujuk semula menjadi suami isteri. Tujuan Islam mengadakan hukum iddah dalam sistem perkahwinan Islam yang seterusnya adalah bagi tujuan menghapuskan amalan jahiliah, iaitu amalan yang bertentangan dengan Islam, yang mana amalan itu mewajibkan isteri yang bercerai mati ataupun isteri yang kematian suami mengurung diri ataupun berpakaian cumut. Ini adalah satu amalan jahiliah, amalan yang bertentangan dengan Islam. Tidak ada di dalam Islam amalan yang sebegini, di mana isteri yang kematian suami perlu mengurung diri atau berpakaian cumut. Tujuan yang keempat iaitu untuk memberikan tempoh kepada pasangan suami isteri yang bercerai tadi untuk mendapatkan ketenangan, meleraikan perkara yang kusut, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah serta merancang kehidupan baru dengan lebih baik. Dan tujuan iddah yang kelima ialah untuk memberi pengajaran kepada suami isteri di dalam tempoh iddah itu bahawa penceraian yang disebabkan oleh kesilapan diri masing-masing akan menyusahkan diri mereka, pasangan mereka dan keluarga. Jadi inilah ya murid-murid, di mana dalam tempoh iddah itu, dalam tempoh mereka menunggu itu, mungkin suami isteri yang bercerai tadi mereka akan merasa kesusahannya, mereka akan merasa kehilangan, mereka akan rasa terpisah dengan anak-anak dan sebagainya. Maka dengan sebab itu mungkin memberi ruang kepada mereka untuk membetulkan kesilapan diri masing-masing. Jadi itulah dia murid-murid, tujuan mengapa di dalam sistem perkahwinan Islam itu diadakan hukum berkaitan iddah ini. Iaitu apa maksud iddah tadi? Iaitu di mana seorang isteri yang telah bercerai ataupun diceraikan suami ataupun isteri yang kematian suami tadi perlu menunggu dalam tempoh masa tertentu sebelum mereka dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain. Jadi ia adalah untuk memberi kebaikan ataupun kebajikan kepada umat Islam itu sendiri. Dengan itu selesailah ya pembelajaran kita hari ini murid-murid, iaitu berkaitan pengenalan iddah, pengertian iddah, dalil iddah dan tujuan iddah. Ustazah harap semua boleh memahami dengan baik, dan insyaAllah pada sesi pembelajaran akan datang kita akan huraikan pada subtopik-subtopik yang lain. Jadi sekian dahulu, sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.